Assalamualaikum warahmatullahi. So nama saya Syukri bin Mahdi. Saya adalah admin untuk Team MyFire, di mana kita sering berbincang ataupun berkongsi pandangan tentang saham, tentang investing, tentang personal finance dan pelbagai lagi topik. Okey, jadi pada kali ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan 5 saham yang mengikut pandangan saya kita patut buy and hold untuk jangka masa panjang. Okey, so ini bukan nasihat pelaburan. Apa yang saya kongsi ialah melalui pengalaman saya setelah berdagang dalam industri online trading hampir 15 tahun. Kita tengok apakah saham-saham itu. Okey, so bagi tuan-tuan yang baru sampai ke channel ini, saya mohon tuan-tuan untuk like dan subscribe kepada channel YouTube ini supaya tuan-tuan sentiasa mendapat perkembangan terkini tentang perdagangan saham dan juga tentang tips-tips personal finance dan investing. Okey, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel ini dan kalau boleh share video ini untuk manfaat rakan-rakan semua. Okey, untuk memilih saham-saham ini saya telah menetapkan beberapa kriteria, iaitu yang pertama ialah market capitalization dia ialah mega cap ke atas, large ataupun mega cap ke atas. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, dia telah beroperasi lebih daripada 10 tahun. Okey, dan kriteria ketiga ialah company ini sedang beroperasi dalam keuntungan. Kita tak mahu company yang masih dalam kerugian. Okey, so ini 3 kriteria yang telah saya tetapkan. Dan kemudian kriteria yang keempat ialah company ini ialah mesti beroperasi secara global. Kita tak nak dia operasi di Amerika saja ataupun di Europe saja, tapi kita nak yang bersifat global, di mana brand ini diketahui secara umum dan mempunyai market secara global. Okey, so kita akan tengok apakah saham-saham itu. Okey, jadi saham yang pertama ialah saham Nike. So kita semua tahu Nike ialah pengeluar barang-barang sukan, okey, barang-barang pakaian yang kita gunakan, dan jenama ini ialah jenama global, di mana-mana pun orang menggunakan Nike. So kita akan tengok sekarang pada harga semasa ialah $125 untuk satu saham Nike. Okey, so apakah history Nike ini? So kalau saya boleh tunjukkan daripada tahun 2010, saya akan mengambil benchmark dia antara tahun 2010 sehingga ke tahun 2020, 10 tahun. So kalau mengikut pada carta saya daripada tahun 2010 sehingga kepada tahun 2020 ini, saham Nike telah pun meningkat sebanyak 1232%. Average satu tahun ialah lebih kurang 120%. Very good stocks. So apa lagi yang kita boleh tengok daripada saham Nike? Okey, saham Nike juga mempunyai dividen. Dividen yang dibayar oleh Nike ialah tak banyak, iaitu sekitar 0.98%, hampir-hampir 1% lah. So di samping daripada kita boleh beruntung dengan saham Nike dari segi peningkatan nilai, kita juga boleh mendapatkan dividen lebih kurang 1% setahun pada penilaian sekarang. Itu ialah saham pertama, Nike. Okey, jadi saham seterusnya, saham yang kedua yang boleh kita pertimbangkan untuk long term investing pada pandangan saya ialah saham Starbucks. So Starbucks ni sebenarnya saya agak confused antara dua ni, sama ada saya perlu, sebab ini industri makanan, sama ada saya nak Starbucks ataupun saya nak McDonald. Okey, akhirnya saya membuat keputusan saya lebih prefer Starbucks sebab Starbucks punya perniagaan adalah lebih meningkat saban tahun berbanding dengan McDonald. Semenjak 2-3 tahun ni ada penurunan dari sudut McDonald. Okey, so Starbucks semenjak daripada tahun 2010 sehingga 2020, 10 tahun ini, saham Starbucks telah pun meningkat sebanyak 2246%. Lebih kurang setahun ialah 200%. Di samping itu, saham Starbucks juga memberi dividen sebanyak 1.64% setahun. So di samping kita membuat kenaikan saham Starbucks yang begini hebat, hampir 200% setahun, kita juga boleh mendapatkan dividen sekitar 1.64% setahun. So Starbucks, daripada kita minum saja, apa kata kita juga memiliki saham Starbucks. Okey, sedikit iklan bagi rakan-rakan yang ingin membuka akaun perdagangan saham global. Okey, untuk membeli saham-saham sebenar serendah $50 sahaja untuk setiap saham, bolehlah menggunakan Global Stockbroker, link yang saya sediakan di atas ataupun di bawah video ini. Okey, dengan membuka akaun perdagangan saham global bersama eToro, tuan-tuan boleh membeli saham-saham serendah $50
saja tanpa fees itu yang paling penting, tanpa fees, dan tuan-tuan mendapat saham sebenar, bukan CFD seperti yang kita ada di platform MT4 dan platform kebanyakan platform lain. Okey, saya harap tuan-tuan boleh menggunakan link di atas dan sokonglah channel saya ini. Sekian. Okey, saham seterusnya yang menjadi pilihan saya untuk dibeli dan disimpan untuk jangka panjang tak lain tak bukan ialah saham Facebook. Kita hari-hari menggunakan Facebook, tapi adakah kita turut sama beruntung dalam Facebook? Itu persoalan yang tuan-tuan kena jawab. So, saham Facebook ni kita tak dapat data daripada 2010 sebab saham Facebook hanya berada pada pasaran iaitu pada tahun 2013. So, saham Facebook daripada tahun 2013 hingga pada tahun 2020 ini, saham Facebook telah pun meningkat sebanyak 1035%, lebih kurang 90 ke 95% pulangan setahun. Okey, tapi saham Facebook sehingga setakat ini belum memberi sebarang dividen. Okey, mungkin di masa hadapan saya beranggapan mungkin dalam masa 2-3 tahun ini kita akan dapat lihat saham Facebook mula untuk memberikan dividen. So Facebook punya sales juga tahunan sangat-sangat hebat. Okey, saham Facebook secara tahunannya Facebook mempunyai pendapatan yang meningkat. Tahun 2019 pendapatan untuk Facebook ialah 70 bilion dan dijangkakan pada tahun 2020 pendapatan Facebook mungkin mencapai 80 bilion untuk tahun ini. So kalau kita guna saja Facebook tak untung apa-apa, baiklah kita membeli saham Facebook. Okey, so kita boleh main Facebook dengan happy. Okey, saham yang keempat, saham yang boleh kita beli dan simpan untuk jangka panjang ialah saham Apple. Okey, so saham Apple ini pada tahun 2010 sehingga kepada tahun 2020 ini saham Facebook telah meningkat sebanyak 4,289%, lebih kurang setahun 400%. So saham saham Apple memang sangat-sangat luar biasa 400% average pulangan setahun. Okey, so Apple punya pendapatan tahunan pun agak hebat juga sebab Apple punya Apple punya jualan tahunan pada 2018 ialah 270 bilion US dollar dan pada tahun 2019 agak menurun sikit kepada 260 bilion. Okey, di samping itu, selain itu Apple juga memberikan kita dividen. So pendapatan secara dividen untuk Apple ialah sekitar 0.82%. Okey, so di samping kita mendapat peningkatan harga yang kalau kita tengok 10 tahun ini purata dia ialah antara 300 ke 400% tahun. Okey, kemudian kita juga boleh mendapatkan dividen secara tahunan yang dibayar secara quarterly setiap 3 bulan sekali. So itu ialah saham Apple dan kita kena ingat Apple ini masih boleh terus berkembang kerana Apple bukan saja lagi berkenaan dengan device, handphone, okey, smartphone Apple itu, iPhone, tapi Apple juga telah berubah menjadi kepada company yang juga memberikan servis seperti Apple TV, Apple Music dan pelbagai lagi. So kita dapat lihat Apple akan terus berkembang pada masa hadapan dengan produk-produk dan servis yang lebih hebat. Okey, itu ialah saham keempat. Dan apakah saham yang kelima dalam pilihan saya untuk pelaburan jangka panjang? Okey, seterusnya saham yang kelima yang patut ada dalam portfolio tuan-tuan juga ialah saham Nvidia. So apa itu Nvidia? Nvidia ialah pengeluar untuk visual computing, okey, dalam dua segmen GPU dan prosesor. Okey, so mengikut carta ini saham Nvidia semenjak daripada tahun 2010 sehingga kepada tahun 2020 telah meningkat sebanyak 10,165%, iaitu lebih kurang 1,000% setahun saham Nvidia. So memang luar biasa saham Nvidia. Tapi okey, Nvidia belum lagi memberi sebarang dividen, cuma kita dapat melihat ialah peningkatan nilai saham itu sendiri sehingga boleh menghasilkan antara 1,000% setahun. Ini memang sangat-sangat luar biasalah. Okey, dan untuk masa hadapan saya masih beranggapan Nvidia akan terus boleh bertambah maju, especially Nvidia sekarang ni sangat-sangat aktif dalam 5G, okey, dalam AI,
kemudian dalam autonomous driving dan pelbagai lagi produk. So di masa hadapan ini kita akan dapat tengok pelbagai industri baru, okey, terutamanya macam seperti kita tahu tadi, autonomous driving, AI, big data, semuanya akan menggunakan microchip, semiconductor yang banyak. Okey, dan Nvidia adalah salah satu pesaing ataupun pendahulu dalam industri ini. So kalau saya boleh berkongsi juga, Nvidia ini punya jualan tahunan ialah sebentar, saya tengok Nvidia punya jualan tahunan. Okey, Nvidia punya jualan tahunan masih rendah sebenarnya nak dikomparekan dengan Apple dan Facebook tadi. Okey, Nvidia punya jualan tahunan untuk 2019 ialah 12 bilion, okey, dan untuk 2020 ialah sekitar 11 bilion. So masih ada ruang untuk Nvidia untuk meningkat dengan lebih hebat dalam masa depan. Okey, jadi itu ialah 5 saham pilihan saya, okey, yang mana tuan-tuan juga kalau berhasrat untuk invest dalam saham-saham ini, so tuan-tuan boleh bermula sebenarnya dengan $50 saja untuk membeli setiap saham. Okey, yang pertama tadi saya sharekan ialah Nike, kemudian Starbucks, kemudian Facebook, kemudian Apple, kemudian Nvidia. So kalau tuan-tuan berhasrat untuk bermula melabur dalam saham-saham company ini, so boleh refer kepada link di atas untuk bermula serendah $50. Okey, jadi itulah 5 saham yang boleh kita invest untuk jangka masa panjang. Again, saya bukan penasihat bertauliah. Okey, apa yang saya sampaikan ialah melalui fakta yang telah berlaku dalam saham-saham ini. Okey, dan past performance tidaklah menjamin pencapaian masa depan. Okey, jadi tuan-tuan kena ambil risk dan jangan invest dengan duit yang kita nak pakai. Okey, kalau nak invest dah dengan duit lebihan. Okey, kita jumpa dalam video akan